Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 12 kerjasama asas kesejahteraan. Pada hari ini kita akan memberikan penekanan terhadap kemahiran membaca, manakala di SKP yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 2.3.1 dalam kurungan 3 iaitu membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra iaitu cerita. Tajuk petikan atau cerita yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Bersatu Hati. Teks atau cerita tersebut terdapat pada halaman 75 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra iaitu cerita. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, membaca teks dengan nada dan intonasi yang betul. Kedua, murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat menyatakan 3 nilai murni yang terdapat di dalam cerita. Nilai murni. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya dengan manusia, alam dan Tuhan. Nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni antaranya ialah baik hati, berdikari, hemah tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kesederhanaan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kebersihan mental dan fizikal, kesyukuran, rasional, bertanggungjawab, patriotisme, dan prihatin. Kesemua nilai-nilai murni ini telah pun kamu pelajari pada sesi bersemuka yang lalu. Mari kita teruskan slot ini dengan meneliti teks yang terdapat pada halaman 76 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Kamu. Pada halaman 76 ini, kita akan membaca petikan atau teks yang bertajuk Bersatu Hati. Cikgu akan membincangkan atau menerangkan kandungan teks ini sambil mengaitkannya dengan maksud nilai murni bersatu hati. Sebelum kita membaca teks Bersatu Hati, mari kita ikuti perbualan di antara Fatin dan neneknya terlebih dahulu. Dialog Fatin. Nenek, bolehkah nenek bercerita? Jawab nenek, boleh Fatin. Tajuk cerita nenek ialah Bersatu Hati. Balas Fatin, apakah maksudnya? Jawab nenek, kamu dengar cerita nenek dahulu. Nanti kamu tahu akan maksudnya. Sekarang, mari kita baca petikan atau teks Bersatu Hati ini bersama-sama. Pada suatu ketika dahulu, Husin, Raju dan Lim ke hutan. Mereka mencari kayu api.
Tiba-tiba Raju ternampak seekor ayam hutan. Dia mengekori ayam hutan itu tanpa disedari oleh rakan-rakannya. Apabila hendak pulang, barulah Husin dan Lim tersedar akan kehilangan Raju. Mereka ingin mencarinya, namun mereka tidak berani meredah hutan kerana hari semakin gelap. Husin dan Lim risau akan keselamatan Raju. Tambahan pula, hutan terlalu luas. Mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua sahaja. Mereka berlari ke rumah ketua kampung. Husin menceritakan kejadian itu. Ketua kampung mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Akhirnya, mereka menemui Raju. Raju tersandar pada sebatang pokok kerana kepengatan. Raju mengucapkan terima kasih kepada semua. Dia terharu apabila semua penduduk kampung tanpa mengira kaum keluar mencarinya. Dia berjanji tidak akan cuai lagi. Baik, demikian teks atau petikan yang bertajuk Bersatu Hati. Teks atau petikan ini mengisahkan tentang Raju yang hilang di dalam hutan ketika mencari kayu api bersama dengan sahabatnya Husin dan Lim. Kehilangan Raju telah menimbulkan keresahan kepada Husin dan Lim. Lalu Husin dan Lim bergegas menceritakan perihal kehilangan Raju kepada ketua kampung. Atas inisiatif ketua kampung dan penduduk atau orang-orang kampung, akhirnya Raju berjaya ditemui. Raju merasa terharu dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh penduduk kampung tanpa mengira bangsa dan kaum. Ya. Lalu Raju mengucapkan terima kasih. Petikan ini sebenarnya banyak mengandungi iktibar atau mengandungi nilai-nilai murni yang boleh dijadikan panduan di dalam hidup. Antara nilai murni yang terdapat dalam petikan ini yang boleh cikgu temui dan boleh juga kamu temui ialah prihatin. Prihatin adalah sikap mengambil berat. Ya, sikap mengambil berat ini ditunjukkan oleh ayat yang berikut, iaitu Husin dan Lim risau akan keselamatan Raju. Bermaksud Husin dan Lim prihatin akan keselamatan sahabat mereka Raju yang hilang di dalam hutan. Selain dari prihatin, terdapat juga nilai murni iaitu bertanggungjawab ataupun keadilan ataupun rasional. Baik, nilai murni bertanggungjawab, keadilan dan rasional ini sebenarnya digambarkan oleh ayat berikut, iaitu ketua kampung mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Bermaksud ketua kampung ini seorang yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab beliau telah mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Raju adalah penduduk kampung di mana Husin dan Lim tinggal dan ketua kampung itu bertanggungjawab
di atas keselamatan penduduk kampung. Jadi ketua kampung telah mengarahkan orang-orang kampung untuk mencari raju menggambarkan sikap tanggungjawabnya. Selain dari sikap tanggungjawab, ketua kampung ini juga mempunyai sifat keadilan. Kenapa adil? Ya, kerana beliau telah meletakkan tugasnya pada tempatnya. Maksud cikgu, ketua kampung ini adil lah ya. Sebab apa? Sebab dia telah menjalankan amanah yang diberikan kepadanya sebagai ketua kampung untuk menjaga keselamatan orang-orang kampung. Selain daripada itu, ketua kampung ini juga bersikap rasional. Maksudnya tidak ada pilih kasih, tidak ada unsur anak tiri di mana dia telah bertindak dengan rasional walaupun raju itu berbangsa India, tapi ketua kampung tetap menjalan atau mengarahkan orang-orang kampung untuk mencari raju. Jadi secara tidak langsung tergambar 3 nilai murni dalam ayat ini. Baik, selain daripada itu, apakah nilai murni lain yang boleh kamu temui dalam petikan ini? Baik, nilai murni yang seterusnya ialah kesyukuran ataupun hemah tinggi. Di manakah ayat ataupun perbuatan yang menunjukkan nilai murni kesyukuran dan hemah tinggi ini? Baik, nilai murni tersebut digambarkan dalam frasa ini. Raju mengucapkan terima kasih, bermakna raju bersyukur. Raju menghargai pertolongan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini juga, raju digambarkan sebagai seorang pemuda yang berhemah tinggi kerana dia tahu menghargai pertolongan yang telah diberikan kepada penduduk kampung. Baik, itu unsur atau nilai murni kesyukuran dan hemah tinggi. Mari kita lihat, ada tak nilai murni yang lain? Baik, nilai murni yang lain ialah nilai murni kerjasama, muafakat dan juga bersatu hati yang menjadi tema atau tajuk petikan ini. Di manakah nilai murni ini atau bagaimanakah kita dapat mengenal pasti adanya nilai murni itu? Baik, nilai murni tersebut digambarkan oleh ayat berikut atau frasa berikut. Semua penduduk kampung tanpa mengira kaum mencarinya. Jadi bila digambarkan semua penduduk kampung tanpa mengira kaum, bermaksud adanya unsur kerjasama di situ. Selain dari adanya unsur kerjasama, terdapat unsur muafakat. Ada unsur kerjasama, ada unsur muafakat. Muafakat bermaksud tanpa mengira bangsa. Kerjasama juga bermaksud semua penduduk kampung bekerjasama, bersatu padu dan juga bersatu hati tanpa mengira bangsa, tanpa mengira budaya, tanpa mengira agama, bersatu hati dalam mencari penduduk kampung atau raju yang telah hilang di dalam hutan. Jadi nilai murni inilah bersatu hati ataupun dengan istilah lain muafakat ataupun istilah satu lagi kerjasama yang menjadi tajuk cerita atau petikan pada halaman 76 ini.
Baik, demikian tadi huraian mengenai teks atau petikan bersatu hati. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan melihat soalan kebat. Soalan kebat ini merupakan tugasan kamu yang pertama, ya. Kamu harus melakukan tugasan ini dan kamu harus menganggap diri kamu sebagai raju. Kalau kamu baca soalan ini, sekiranya kamu sebagai raju, jadi tolonglah tukar perkataan ini. Sekiranya saya raju, saya sebagai raju, saya akan melakukan apa untuk keluar dari hutan tersebut. Soalan ini tidak ada jawapan. Jawapannya ada dalam pemikiran kamu. Jadi cikgu nak kamu fikirkan apa-apa sahaja alasan yang munasabah atau apa-apa saja pemikiran yang munasabah, logik yang mampu kamu fikirkan supaya kamu dapat keluar dari hutan tersebut jika kamu sebagai raju. Jadi, apa ikhtiar kamu agar kamu dapat keluar dari hutan? Cikgu nak kamu rakamkan jawapan kamu ini dalam bentuk audio, kemudian kamu hantar kepada cikgu. Tak kiralah kamu nak hantar melalui Padlet ataupun dalam GC, ya. Jadi kamu harus melengkapkan tugasan kamu. Ini tugasan kamu yang pertama. Baik. Untuk tugasan kamu yang kedua terdapat pada halaman 87 buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Seperti biasa, sebelum melakukan apa-apa tugasan, tolong ingat untuk melakukan hal-hal ini. Kemudian, sila semak teks atau petikan yang bertajuk Semangat Patriotik ini. Tugasan kamu yang kedua ialah kamu dikehendaki membaca teks ini dengan nada dan intonasi yang betul, rakamkan. Dan macam tugasan pertama tadi juga, selepas kamu rakamkan, sila hantar ke Padlet atau GC. Ya. Kamu harus ingat apabila cikgu kata kemahiran membaca, kamu harus baca dengan nada, intonasi yang betul dan sempurna. Jika ada tanda koma, berhenti seketika. Jika ada tanda noktah, berhenti lama sedikit. Ya, itu tugasan kamu yang kedua. Baik. Sesuai dengan tugasan kamu yang kedua tadi, cikgu nak membincangkan tugasan kamu yang ketiga. Tapi sebelum itu, cikgu nak beri sedikit pencerahan kepada kamu mengenai teks atau petikan pada halaman buku aktiviti kamu ini. Teks yang bertajuk Semangat Patriotik ini nanti, ya, teks ini perlu kamu tuliskan atau nyatakan 3 nilai murni beserta dengan ayat yang menunjukkan nilai murni tersebut. Ya, kamu perlu senaraikan 3 nilai murni beserta dengan contoh frasa atau ayat yang menggambarkan nilai murni tersebut. Mari kita baca teks atau petikan ini. Bulan Ogos menjelang tiba. Saiful memandang datuknya. Pada setiap kali sambutan bulan kebangsaan, datuknya akan memasang jalur gemilang di sekeliling rumah. Baik, itu perenggan yang pertama.
Apakah nilai murni yang terkandung pada perenggan pertama ini? Baik, cikgu beri pencerahan. Dalam perenggan yang pertama ini terkandung nilai murni patriotisme. Baik, di manakah ayat yang menunjukkan nilai murni patriotisme itu? Ayat tersebut ialah pada setiap kali sambutan bulan kebangsaan, datuknya akan memasang jalur gemilang di sekeliling rumah. Jadi ayat itu merupakan ayat yang menunjukkan nilai murni patriotisme. Suka cikgu nak mengingatkan awak, dalam petikan ini terdapat 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ya, 5 perenggan. Sebenarnya dalam setiap perenggan terdapat 1 nilai murni. Jadi keseluruhannya ada 5 perenggan, bermakna ada 5 nilai murni dalam petikan semangat patriotik ini. Cikgu nak kamu cari nilai murni tersebut, kemudian kamu lengkapkanlah ya tempat kosong pada bahagian bawah muka surat 87 ini. Baik, ini ialah latihan yang perlu kamu lengkapkan, iaitu senaraikan 3 nilai murni yang terdapat dalam cerita semangat patriotik tadi. Untuk nilai murni yang pertama, cikgu tuliskan di sini sebagai panduan. Nilai murni yang pertama sebagaimana yang telah cikgu bacakan tadi, patriotisme, ayatnya ialah pada setiap kali sambutan bulan kebangsaan, datuknya akan memasang jalur gemilang di sekeliling rumah. Jadi begitulah yang cikgu nak awak lakukan untuk nilai murni yang seterusnya. Baik, terdapat banyak nilai murni sebenarnya ya selain dari patriotisme ini. Jadi cikgu harap kamu boleh carilah ya dan jumpa kalau boleh kamu carilah nilai murni yang lain ya. Tak payahlah tiru yang cikgu punya ni. Ini cadangan sahaja. Kamu boleh cari lagi banyak nilai murni dalam teks atau petikan itu. Baik, ini merupakan tugasan kamu. Yang pertama, sekiranya kamu sebagai raju, apakah yang akan kamu lakukan untuk keluar dari hutan? Sila rakam dan hantar jawapan kamu. Yang pertama. Tugasan yang kedua, sila baca halaman 87 buku aktiviti kamu dan rakam bacaan kamu. Maksud cikgu, kamu perlu baca dengan nada dan intonasi yang betul sebagaimana yang telah cikgu sarankan sebelum ni tadi ya, ataupun sebagaimana yang cikgu baca teks bersatu hati tadi. Baik, dan yang terakhir kamu perlu melakukan aktiviti 2A dalam buku aktiviti pada halaman 87. Baik, cikgu rasa itu dulu untuk slot kali ini. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.